5 sebab jenama telefon Nokia tidak sepopular dahulu. Ingatkah anda pada jenama telefon bimbit Nokia? Pasti ramai yang mungkin pernah memiliki telefon pintar jenama ini. Nokia merupakan salah satu jenama telefon bimbit yang terkenal dan sudah berusia 157 tahun. Ia diasaskan sejak 1865. Jenama telefon bimbit yang berasal daripada Finland ini pernah menjadi peranti kegilaan ramai di awal zaman penggunaan telefon mudah alih kerana kualiti dan reka bentuknya yang tersendiri. Salah satu model awalan yang popular satu ketika dahulu ialah Nokia 3310. Ia menggunakan sistem papan kekunci, seterusnya mengeluarkan beberapa siri model yang sama selepas itu. Namun zaman kegemilangan Nokia sudah tidak berada di puncak sejak 10 tahun yang lalu. Hasil jualannya pula agak merudum kerana penggunaan telefon bimbit jenama ini sudah berkurangan. Inilah 5 sebab telefon Nokia tidak popular lagi. Jom tonton. Nombor 5. Rintangan evolusi telefon pintar. Rata-rata pengguna kini pasti menggunakan sistem Android atau iOS pada telefon bimbit mereka. Nokia gagal mengambil peluang ini dan enggan mengikuti perkembangan teknologi semasa. Ketika jenama telefon pintar yang lain sibuk mempraktikkan perubahan dan pemasangan sistem ini, pihak pengurusan Nokia seolah-olah berdegil. Mereka masih mempercayai bahawa telefon pintar yang menggunakan sistem sentuh masih tidak relevan dan tetap dengan pendirian untuk meneruskan sistem papan kekunci QWERTY untuk peranti mereka. Perancangan pihak Nokia sama sekali telah tersasar dari landasan dan di situ bermula kejatuhan penggunaan jenama ini. Nombor 4. Perjanjian bersama Microsoft. Sebuah lagi faktor adalah perjanjian antara Nokia bersama Microsoft yang tidak tepat pada waktu dan keadaan semasa. Ini merujuk kepada penjualan syarikat Nokia kepada syarikat perisian gergasi itu ketika ia sedang mengalami kerugian teruk. Pada 2013 perjanjian ini dilaksanakan dan pembelian daripada pihak Microsoft mencecah belanja sehingga RM24.7 bilion, termasuk membeli lesen pembuatan Nokia. Ini telah mendatangkan kerugian yang besar berikutan ketidakstabilan perancangan kewangan Microsoft ketika itu. Nombor 3. Kegagalan strategi pemasaran. Nokia telah menggunakan strategi pemasaran yang kurang tepat buat peranti mereka. Mereka tidak menggunakan kaedah pemasaran payung yang merujuk kepada situasi di mana sesebuah produk yang dihasilkan harus dikembangkan melalui beberapa siri baharu. Melalui strategi itu, pelbagai variasi dapat dicipta bagi memenuhi kehendak pelanggan. Namun Nokia enggan menggunakan strategi tersebut dengan betul dan muncul dengan beberapa inovasi perisian dan aksesori yang menarik sahaja. Nombor 2. Terlalu perlahan dalam industri. Semasa sistem Android dan iOS sedang meningkat naik, jenama telefon pintar yang menggunakannya dilihat berjaya membuat keluaran model terbaharu mereka dengan cepat sekali. Pelbagai penambahbaikan dilaksanakan bagi memenuhi keperluan dan kehendak pelanggan. Biarpun Nokia yang pada ketika itu terkenal dengan perkakasan dan reka bentuk yang menarik, ia tidak memberikan perhatian pada perisian teknologi dalamannya. Nombor 1. Terlalu yakin dengan jenama. Tidak dinafikan, Nokia merupakan sebuah jenama yang besar dan kuat. Malahan, syarikat ini terlalu yakin sehingga merasakan jika pelancaran sesebuah model baharu dilakukan, para pengguna masih ingin membelinya. Tanggapan tersebut sama sekali salah dan kesannya menyebabkan kerugian yang teruk. Situasi ini menjadikan syarikat Nokia semakin ketinggalan apabila pesaing mereka berlumba-lumba mengeluarkan model terbaharu. Bertambah parah lagi apabila Nokia mengalami pelbagai masalah perisian atau bugs pada model telefon pintar mereka. Secara amnya, kesilapan mereka adalah kerana tidak mahu mengikuti perkembangan teknologi yang berlaku dan masih yakin dengan jenama produk mereka.